dah ramai dah jadi ketua ni. Hari tu Dini Hazirah. Dini Hazirah jadi ketua. Kemudian Emira pula jadi ketua kepada ketua kelas. Ni Anis pula ketua kepada ketua kelas. Punya banyaklah ketua kan. Okey. So kita lihat di sini. Okey, pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Okey. Sebenarnya dalam Malaysia ni dia ada dua jenis kerajaan yang kita belajar, iaitu kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. So itu pun dah asing kuasa dah. Okey, pengasingan kuasa persekutuan dan juga negeri. Kemudian satu lagi dalam pemerintahan kerajaan persekutuan pula ada juga diasingkan kuasa. Iaitu macam mana? Okey. Kalau kita lihat pengasingan kuasa ni memang diamalkan sejak negara kita dah merdeka dulu, dan kalau kita lihat kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara, dan dia akan menjadi punca kuasa kepada semua ketiga-tiga badan yang lain. Punca kuasa kepada tiga-tiga badan yang lain. Dan kalau kita lihat antara badan yang ada di Malaysia ni iaitu Badan Perundangan ataupun dipanggil legislatif, badan perundangan. Yang kedua, badan eksekutif ataupun badan yang pelaksana, dan yang ketiga, badan kehakiman ataupun dipanggil judiciary. Okey. Jadi masing-masing ada tugas masing-masing. Kalau kita lihat di sini, okey, yang di-Pertuan Agong semua kat atas. Okey, kemudian yang di-Pertuan Agong akan dibantu dan dinasihati oleh Majlis Raja-Raja. Dia mesti turun ke Majlis Raja-Raja kat sini. Okey. Kemudian diturunkan kuasa kepada tiga badan ini, Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Badan Perundangan maksudnya adalah badan yang akan membuat undang-undang, menggubal undang-undang. Dan undang-undang akan dibuat di Parlimen. Okey, kita tengok bangunan Parlimen tu kan. Tu di Parlimen, dan di Parlimen ada Dewan Negara dan juga ada Dewan Rakyat. Ada dua, Dewan Negara, Dewan Rakyat. Satu lagi badan ialah Badan Eksekutif, iaitu badan pelaksana. Apa maksud badan pelaksana? Maknanya badan inilah yang melaksanakan segala dasar kerajaan. Segala arahan yang di-Pertuan Agong itu akan dilaksanakan oleh badan eksekutif ini, yang diketuai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri, dan juga di bawah dia ada sekumpulan menteri yang dipanggil Jemaah Menteri, dan Jemaah Menteri pula setiap menteri ada dia punya kementerian-kementerian. Ada kementerian-kementerian dia. Dan satu lagi, Badan Kehakiman, di mana Badan Kehakiman ni akan menentukan segala hukuman, segala kesalahan, segala pelanggaran peraturan, dan ini akan ditentukan oleh daripada atas Ketua Hakim Negara. Kemudian di bawahnya ada mahkamah-mahkamah atasan dan juga di bawahnya ada mahkamah bawahan. So itu secara gambarannya. Nampak tak? Bermakna kenapa diasingkan? Supaya badan eksekutif ni tak boleh campur tangan dalam badan perundangan, tak boleh. Dan badan eksekutif ni juga tak boleh campur tangan dalam badan kehakiman, tak boleh. Kalau bercampur kan, kalau saling badan eksekutif, contoh Perdana Menteri, campur urusan perundangan ataupun campur dalam badan kehakiman, Ketua Hakim Negara, ini akan menjejaskan kestabilan. Yes, penting ya. Contoh macam kalau kita lihat paling senang kat rumah kamu ada ibu, ada bapa, ada anak-anak. Masing-masing ada tugas masing-masing. Tapi kalau ibu bapa, contoh ibu tak boleh campur urusan bapa. Bapa tak boleh campur urusan ibu. Ibu tak boleh campur urusan anak. Anak tak boleh campur urusan ibu. Kalau bercampur aduk, dia akan apa? Jadi huru-hara. Dia akan jadi huru-hara. Betul, nanti dia akan jadi huru-hara. Jadi itu sebenarnya yang kita kata sebagai pengasingan kuasa. Walaupun kamu kata macam, bukan bapa saya, mak saya selalu bantu saya. Memang bantu. Tapi adakah mak bapak kamu sebagai pelajar, adakah mak bapak kamu akan terus ikut kamu sampai pergi sekolah, sampai duduk sebelah, sampai belajar sama-sama? Tak ada kan? Dia tak akan campuri.
takkan campuri urusan sekolah kamu. Buat, belajar. Jadi itu kalau mak bapak kamu sampai form 5 pun duduk sebelah kamu, masalah tu nanti. Kalau mak guru, ya, anak manja tu. Melampau sangat form 5 pun sampai mak ayah duduk sebelah. Kalau form 5, melampau sangat tu. Kan? Okey, kita lihat badan perundangan dulu. Okey, badan perundangan fungsi dia. Okey, badan perundangan ni fungsi dia adalah untuk, ingat memang badan perundangan menggubal undang-undang. Macam cikgu cakap dulu, menggubal ni maknanya apa? Apa maksud menggubal? Apa maksud menggubal? Hari tu cikgu ada bingat. Yes, mencipta atau membuat. Itu maksud menggubal. Mencipta atau membuat undang-undang. So, badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan adalah parlimen. Kita tahu kerajaan ada dua. Jangan confuse, kerajaan ada dua, iaitu kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kalau kerajaan negeri pun dia boleh buat undang-undang. Tapi undang-undang dia dibuat di mana? Di Dewan Undangan Negeri. Ada parlimen kecil lah untuk negeri-negeri. Setiap negeri ada parlimen kecil-kecil yang boleh buat undang-undang untuk negeri itu sahaja. Tapi kalau untuk kerajaan persekutuan, dia akan buat di parlimen. Itu beza dia. Baik. So inilah parlimen. Okay. Kita ada pergi hari tu kan. Kita ada pergi tengok hari tu tapi tak sempat nak masuk pun. Kat pintu je. Okay. Parlimen. Sebenarnya ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia, terdiri daripada 3 komponen, iaitu mesti ada yang di-Pertuan Agong, ada Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. So parlimen inilah dikatakan sebagai satu lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Sebab wakil-wakil yang pergi situ semua yang rakyat pilih. Jadi bila rakyat pilih melalui pengundian tu kan, maknanya melalui pilihan raya, so itu mencerminkan apa? Demokrasi. Ingat, kalau kamu ingat je demokrasi, kamu akan ingat apa tau? Demokrasi, pilihan raya, wakil rakyat. Itu mesti ada kaitan. Itu kalau demokrasi. Itu kaitan dia. Dan kalau kita lihat parlimen berkuasa menggubal undang-undang dan parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang. Pindaan maksudnya apa? Perubahan pada undang-undang. Ataupun juga menyemak dasar kerajaan, luluskan perbelanjaan kerajaan dan juga sistem cukai yang baru. Jadi itu adalah tugas-tugas parlimen. Luluskan belanja kerajaan macam belanjawan negara kan, bajet. Itu nanti kamu akan belajar. Kalau dalam siapa yang belajar ekonomi, dia akan belajar tentang belanjawan. Dan kamu nak tahu tak sebenarnya, sajalah kita cerita-cerita. Belanjawan Malaysia, taklah senang. Belanjawan Malaysia sebenarnya apa tahu? Setiap tahun, okey, dia cerita apa tahu? Selalulah dalam parlimen kata apa? Dianggarkan pendapatan, hasil pendapatan kerajaan pada tahun 2022. Biasanya dia akan buat untuk tahun depan tau. Pada 2022 adalah dianggarkan 244 bilion. Jadi kemudian kita akan sodorkan ini kepada, kita akan belanja untuk itu, ini semua dia cerita-cerita kan. Okey, belanja untuk ni, belanja untuk tu, belanja untuk ni, belanja untuk tu, apa semua. So dia dah kata, okey, jumlah perbelanjaan adalah 248. Jadi kita pun macam, sebab dia kata apa? Hasil pendapatan kerajaan adalah 244 bilion. Tetapi jumlah perbelanjaan kerajaan adalah 248 bilion. Kita pun macam, perasan tak ada masalah kat situ? Apa masalah dia? Siapa tahu? Apa masalah kat situ? Daripada apa yang cikgu ceritakan tadi. Bagus Dini Hazira. Iaitu apa? Belanja terlebih daripada pendapatan. Ya, sebenarnya memang tiap-tiap tahun macam tu. Daripada tahun 1990 lagi sampai sekarang, tiap-tiap tahun macam tu. Ya, jadi sebab itu, yes. Okey, Danush, satu fakta yang besar iaitu apa? Ya, satu fakta yang betul iaitu
sebenarnya belanja kerajaan setiap tahun akan berbelanja lebih banyak. Apa kau ni, Nash? Botolo-tolo kau ni. Aduh, ya. Betul, Irina. Itu yang berlaku. Sebab itu hutang makin banyak. Yes. Itu fakta dia. Okey. Kita hutang kita sekarang dekat 800 bilion kalau tak silap cikgu. 800 bilion bukan sikit-sikit anak tu. 800 bilion But tak, bukan kerajaan beli apa. Sebenarnya kerajaan sebenarnya boleh je hadkan perkara-perkara tertentu, tetapi mungkin kerajaan ingin meningkatkan ekonomi, jadi dia akan terpaksa berbelanja lebih untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, untuk membantu rakyat, untuk banyaklah sebenarnya, banyak. Jadi sebab itu dia akan belanja terlebih dan dia akan meminjam. Dan sumber pinjaman utama adalah KWSP. Sumber pinjaman utama kerajaan adalah KWSP. Okay. Yes. Alright. Apa tu? Kumpulan wang simpanan pekerja. Mana KWSP dapat duit? Okay, KWSP dapat duit kumpulan wang simpanan pekerja. Tiap-tiap tahun. Semua pekerja akan semua kaki tangan kerajaan ataupun semua pekerja di Malaysia ni akan buat potongan KWSP. Semua kerajaan pekerja swasta pun. Okey, pekerja swasta pun ada. Pekerja swasta pun ada. Jadi itulah sumbernya. Ya, Edina Damia, EPF dengan KWSP tu samalah. EPF, Employee Private Fund. Kalau dalam EPF dalam BI, dalam bahasa Malaysianya KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Yes, okay. KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. EPF tadi Employee Private Fund ke Employee, macam itulah, something like that. Tapi EPF. Okay. Itu sebenarnya. Provident Fund, is it private fund Entahlah. Korang check lah EPF je tu. Okay. Baik. Okay, kita lihat Dewan Undangan Negeri. Fun betul. Okay. Dewan Undangan Negeri. Okay. Di Malaysia terdapat Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali bagi wilayah persekutuan lah. Sama ada KL, Labuan ataupun Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah ini hanya mempunyai ahli parlimen. Sebab itu dia orang tak ada DUN. Sebab semuanya parlimen dan dewan ini terdiri daripada ada sultan, kemudian ada juga yang di-Pertua Negeri, selaku ketua negeri ataupun speaker dewan dan juga ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. Dan Dewan Undangan Negeri juga berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Nampak? Beza parlimen dengan Dewan Undangan Negeri iaitu apa? Iaitu diorang persamaannya adalah kedua-duanya menggubal undang-undang. Provident Funds. Okey. Okey, terima kasih Edina Damia untuk maklumat. Baik. Parlimen untuk Kerajaan Persekutuan, Dewan Undangan Negeri untuk Kerajaan Negeri. Persamaan dia kedua-duanya adalah menggubal undang-undang. Perbezaannya dia mengikut tempat. Parlimen untuk Persekutuan, Dewan Undangan Negeri untuk negeri masing-masing. Itu beza dia. Okey. Baik. Kemudian kita lihat juga inilah dia. Kalau kita lihat sedikit gambar rajah tentang parlimen, di mana di sini ada Dewan Negara atau Senat, iaitu dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara, dan mereka akan membahaskan, maknanya membincangkan rang undang-undang. Rang undang-undang maksudnya adalah rangka undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan teliti. Dan di bawah ni ada Dewan Rakyat atau perwakilan yang ahlinya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Tugas mereka adalah menggubal dan meluluskan undang-undang. So ada dua dewan dekat parlimen tu, kat bangunan parlimen. Rupa dah macam stadium dah kan. Dah macam stadium. Itulah dia. Alright. Dan kita lihat
Itu tadi badan perundangan. Yang ini pula yang kedua, badan eksekutif. Badan eksekutif ini ialah badan pemerintah. Badan eksekutif ialah badan pemerintah yang tugas dia melaksanakan kuasa eksekutif. Kuasa-kuasa yang mereka adalah mengikut Perlembagaan Persekutuan. So, badan eksekutif peringkat kerajaan persekutuan, kalau badan eksekutif peringkat kerajaan persekutuan ialah Jemaah Menteri. Manakala kalau badan eksekutif, sila. Badan eksekutif peringkat kerajaan negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Ada beza Kerajaan ada dua, kerajaan pusat ataupun persekutuan dengan kerajaan negeri, dan mereka juga ada badan pemerintah iaitu Jemaah Menteri untuk persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk kerajaan negeri. Kalau korang tak faham, korang bagi tahu. Jangan korang diam aja. Okey, Yasmin, kemudian Umairah, Amira, jangan korang diam je. Okey, Nik Numairah ada Nik Numairah. Okey. Baik, bagus soalan Idina. Macam mana nak ingat cikgu? Okey. Dia sebenarnya macam ni. Okey. Kata kuncinya iaitu, buat masa ni saya faham. Okey. Macam ni je. Kamu bayangkan ada dua kerajaan. Macam mana aku nak buat ni? Okey. Okey macam ni. Okey. Ada dua kerajaan dalam Malaysia ini. Okey, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. So, kamu akan buat begini. Okey, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan ni di bawah dia ada parlimen. Dan dalam parlimen dia akan ada ada parlimen, kita tahu parlimen tu untuk buat undang-undang. Kemudian ada badan eksekutif, dan juga ada badan legislatif kat situ. So ada 3 masing-masing. Kemudian untuk kerajaan negeri pula, dia ada ahli Dewan Undangan Negeri di sini. Dan dia juga ada jemaah menteri dia iaitu yang pembesar-pembesar dan sebagainya. So bezakan mengikut kerajaan. Kalau kamu tak bezakan ikut kerajaan ni, kamu akan pening. Dia kena ada bezakan macam tu. So ibaratkan apa tahu? Semua fakta yang ada ni kamu asingkan fakta tu kamu asingkan ikut kerajaan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Dan baru kamu nampak. Yang negeri tadi, kita tahu dia kalau yang buat undang-undang adalah siapa? Yang buat undang-undang ialah Dewan Undangan Negeri yang buat undang-undang. Yang melaksanakannya ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri inilah yang ada pembesar-pembesar seperti Menteri Besar, kemudian juga Exco dan pelbagai lagi. Ini di kerajaan negeri. Di kerajaan persekutuan, dia ada parlimen dan juga dia ada badan eksekutif dia ialah Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan sebagainya. So bezakan mengikut kerajaan, baru kamu nampak. Kalau kamu tak bezakan tu, kamu macam terima je kan, macam mana aku nak susun nota ni? Macam mana nak susun? Susun ikut kerajaan. Baru senang nak ingat. Okey. Macam mana cikgu boleh ingat semua bab form 4 dan form 5 sehingga SPM? Banyak maklumat cikgu. Okey. Rangka. Cikgu sebenarnya, cikgu bila cikgu membaca dan cikgu buat, cikgu akan merangka tau. Iaitu cikgu akan susun ikut bab dulu. Okey, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Okey, susun dulu. Susun 10 bab atas. Kemudian daripada situ cikgu akan pergi kepada bab 1. Okey, bab 1 pula cikgu rangka. Bab 1 tu ada apa? Iaitu contoh macam form 4 kan. Okey, bab 1 iaitu warisan negara bangsa. Kemudian ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Kemudian ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian warisan dia. So kita pecahkan. Dia punya jadi macam rangka. Macam mind map lah, tapi dalam bentuk rangka je. Simple rangka. Itu bab 1. Okey, letak tepi. Bab 2 pula. Okey, bab 2 kita pecahkan lagi. Kepada apa? Kebangkitan nasionalisme. Okey, kebangkitan nasionalisme di barat. Kemudian yang kedua di Asia. Kemudian yang ketiga di Asia Tenggara. Yang keempat di Tanah Melayu. Kemudian banyak lagi. Susun. Okey, itu bab 2. Bab 3 pula. So kita rangkakan dia. Bila kamu rangkakan dia, kamu akan nampak, oh ini susunan dia. Kalau kamu
masukkan semua, memang tak ingat. Okey, rangkakan dulu. Daripada rangka tu, kamu boleh huraikan. Itu cara cikgu lah. Sebab tu, cikgu boleh ingat. Cikgu boleh ingat, Alhamdulillah. Masih lagi Allah bagi kekuatan untuk ingat lah. Okay, ini semua kuasa Allah lah. Kuasa Allah. Tak apa. Cikgu turunkan caranya kepada kamu dengan cara ini. Iaitu rangka-rangkakan. Ya, rangka-rangkakan. Alright. So, kita lihat di sini ya. Okay. Kalau kita lihat yang pertama, okay, ini di badan eksekutif iaitu di mana tahu? Iaitu di Kerajaan Persekutuan. Di mana kita lihat nombor 1, susunan dia 1, 2, 3, 4, 5 tu ya. Baik. Jemaah menteri ataupun kita kata sebagai menteri kabinet. Jemaah menteri, menteri kabinet. Jangan korang tanya kenapa guna kabinet. Okay. Kalau sebut kabinet takut yang lain ingat kabinet dapur. Bukan. Tak ada kena-mengena. Baik. Jemaah menteri terdiri daripada Perdana Menteri dan juga menteri-menteri seperti Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Kesihatan. Dan tugas utama jemaah menteri ialah tugas dia, ingat tugas dia iaitu menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Maknanya apa tahu? Menggubal dasar negara ini bermaksud adalah mencipta hala tuju negara. Mencipta asas negara. Hala tuju negara. Jadi itu penting. Dan kenapa kita kena belajar sejarah ni pasal macam ni? Sebab individu macam kita pun sebenarnya kena tiru benda ni tau. Kita kena amalkan macam ni. Iaitu amal macam ni cikgu? Iaitu kita kena gubal dasar diri kita. Barulah kita jadi manusia. Macam ni, menggubal dasar negara. Barulah jadi sebuah negara yang betul. Kita pun kena ada kita punya dasar kita sendiri. Dasar tentang apa? Macam-macam lah. Dasar tentang makanan ke, dasar kita tentang perubatan ke, dasar kita tentang COVID-19 ke, dasar kita tentang pendidikan kita ke, dasar kita tentang kesihatan dan sukan ke. Kita kena buat untuk diri kita. Itu define diri kita. Okay. Macam cikgu. Okay. Macam cikgu terus rajuk cakap. Okay. Kalau macam cikgu, dasar cikgu adalah apa tahu? Okay. Dasar cikgu, okay, tentang kerja. Okay. Kalau tentang pendidikan, okay, buat sehabis baik. Berikan sehabis baik. Okay. Matlamat dia. Tapi kalau bab makan, tak kisah. Yang penting kenyang. Sedap tak sedap nombor 2. Sedap tak sedap nombor 2. Yang penting kenyang. Itu je. Itu je. Kemudian dasar cikgu tentang kesihatan. Okey, setiap minggu kena ada 2 atau 3 kali untuk berjogging. Dasar cikgu tentang muzik. Setiap hari mesti ada main satu instrumen, sama ada drum set ataupun main gitar. Jadi itu. Sebab apa? Untuk memberi ketenangan. Macam tu. Kemudian dasar tentang agama, iaitu apa? Okey, mesti solat on time. Okey, solat on time semua. Jadi kita ada dasar tentang setiap perkara dalam hidup kita. Barulah kita lengkap menjadi manusia. Supalah macam ni. Setuju tak? Tanya. Setuju tak? Okay. So itu. Ya. Itu sebenarnya. Kita ada dasar kita. Kita ada dasar kita. Itu penting. Okay. Okay. So korang semua dah form 5 ni, kalau tak ada dasar ni, boleh sekarang setkan korang punya dasar. Aku dengan kawan-kawan macam mana? Aku dengan special aku macam mana? Of course, semua orang ada special. Mungkin ramai yang sebenarnya single but not available. Okay, jadi letakkan satu dasar. Letakkan satu dasar dan had. Al-Afiq, alamak, tak ada. Okay, tak ada, teruskan single. Okay, teruskan single. Dini Hazira tu cikgu tahulah kan, dia single but taken already. Okay, baik, seterusnya nombor 2 dah. Nombor 3. Perdana Menteri. What? Perdana Menteri mengetuai jemaah menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Boleh yang macam tu. Okay. So Perdana Menteri jadi pemimpin. Okay. Yang keempat. Sekejap. Okay.
Baik, seterusnya nombor 4. Okey, menteri akan mengetuai kementerian-kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan. So menteri yang dengan kementerian akan laksanakan dasar yang dah buat tadi, okey, yang diputuskan oleh jemaah menteri. Dan juga kalau kita lihat nombor 5, anggota jemaah menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada parlimen. So setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. Macam contoh macam kes vaksin COVID-19. Bila kerajaan memutuskan untuk kita kata mengedarkan, memberikan vaksin kepada seluruh rakyat, maka menteri-menteri yang ada mesti kena setuju dan mempertahankan keputusan itu. Itu tugas menteri. Sebab dia kata ini adalah tanggungjawab bersama. Keputusan pun keputusan bersama. Okay, tentang vaksin COVID-19 tu kan. Kemudian sekiranya mungkin ada yang bertanya, habis cikgu kalau ada menteri tak setuju, sekiranya seorang menteri tidak bersetuju dengan mana-mana dasar kerajaan, beliau hendaklah letakkan jawatan sebagai ahli jemaah menteri. Yes. Kalau tak setuju, letak jawatan. Kalau tak setuju, boleh letak jawatan. Akan digantikan dengan orang lain. Nampak tak? So itulah badan eksekutif yang melaksanakan dasar kerajaan. Ada ke orang letak jawatan? Ada. Cuma dalam sejarah memang ada. Menteri Pendidikan pernah, Menteri Kehakiman pernah, Mahathir pun pernah. Mahathir pun pernah. Yes. Okay. So itu badan eksekutif. Banyak sebab. Mungkin tak setuju dengan apa yang dirancangkan. Mungkin tak setuju. So letak jawatan. Kan? Kemudian kita lihat badan eksekutif di peringkat negeri pula. Okay. Di peringkat negeri, kalau kita lihat pada peringkat negeri, Cikgu Rafi nak ganti tempat dia orang ke? Tempat bukan tak nak. Anik, seriously kalau diberi cikgu nak sebenarnya, tapi siapa nak ajar sejarah nanti? Kan? Tak payah. Yang tak ada orang nak ajar sejarah. Ada, menteri ada. Okey, pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada sultan atau raja atau yang di-Pertua Negeri. Okey, tak ya. Yes, thank you Maira. Baik. Pada peringkat negeri, okey, pada peringkat kerajaan persekutuan, tak boleh tengok cikgu pun kalau cikgu jadi PM, cikgu busy. Peringkat kerajaan persekutuan, kuasa eksekutif terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Tapi kalau pada peringkat negeri, kuasa paling atas adalah Sultan atau Raja Yang di-Pertua Negeri. Jadi, bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Exco. Di Sarawak dan Sabah, Badan Eksekutif Negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Cikgu umum pasal PKP ya. Dia pakai dia jawab macam ni kan. Jadi sebenarnya PKP ini rakyat semua haruslah mematuhi segala peraturan PKP. Okey, baik, seterusnya. Gaya dah ada. Mula dah. Okey, baik. Okay. Nanti okey. Okey, umumkan kelas sejarah. Seterusnya yang ketiga. Okey, pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh menteri besar ataupun juga ketua menteri. Yes. Okey, ingat kerajaan negeri, setiap negeri okey, diketuai oleh menteri besar. Betul Nash. Tapi Nash sebenarnya raja-raja dulu, anak-anak raja dulu sebelum dia nak menjadi sultan, dia kena belajar sejarah. So kalau PM ajar sejarah tu memang orang kata apa? Hebatlah. Happy 1 year. Thank you Dini Azira. Next month cikgu akan celebrate 1 tahun. 1 tahun kelas online ya. Dah setahun dah kelas online, ya Allah. Siapa yang join cikgu daripada tahun lepas? Daripada bulan 3. Ada tak anyone here yang join dengan cikgu? Joza Amira. Nash ya, Nash.
Ya Allah, thank you so much lah kan. Ashraf pun ya betul Ashraf. Saya dari form 3. Oh yo, Jaiza Umaira, yes. Aduh, hai. Kan macam-macam korang ni kan. Yes, okay. Ada lagi Cikgu, yang ya. kiranya atas kerajaan negeri kuasa raja lah. Betul. Atas kerajaan negeri tu ataupun peringkat tu adalah Sultan. Ya. Yeah. Betul Arif Kamaruddin. Pernah pergi kelas fizikal cikgu waktu awal-awal 2020. Yes. Okay. Afrin pun ada juga join kat cikgu. Aish, korang ni. Kenapa cikgu tak pernah ingat, tak ingat muka korang nampak sangat aku dah tua. Okay, baik seterusnya. Ya, dah tua. Okay. Baik. Kemudian. Okay, janganlah. Rifki macam mana rupa cikgu depan-depan. Okay. Janganlah. Okay. Time tu first baru tengok cikgu. Okay. Tengku tak join kali ni? Tak ada. Okay. Cikgu teringat. Oh, Danish Akif, kamu akan balik ke sekolah. Oh, iyalah. Suka hati kau Janik. Macam pernah jumpa. Okay. Siapa yang akan pulang ke asrama pada minggu depan? Ada sesiapa yang pulang ke asrama? Oh, hari ni Anyone here yang akan balik ke asrama? Danish, balik mana Danish? Nash, kau serius kan? Kau balik ke? Serius lah. Kan? Balik asrama. Apa KV kau? Oh, ya, KV. Ya. Oh, okay, KV lain sikit, dia kena balik awal. Okay, KV awal, yes. Oh, ya ke Anik? Mohon maaf lah kan, kalau korang cakap korang pernah jumpa cikgu ni, jangan ceritalah. Kan? Tak ingat muka kot. Tak ingat dah. Kan? Sebab sampai sekarang masih ada pelajar yang tahun 2018, dia mesej cikgu, dia minta tolong. Tengok cikgu punya tengkolok time first jumpa. Serius lah, Afin. Kau ni kan. Ya. Oh, lain sikit lain lah sikit. Sikit lah tak banyak. Okay. Jom. Okay. Cikgu. Okay. Oh, okay. Baik. Sistem Jemaah Menteri Kesultanan Melayu Kelantan. Wah, Kelantan ni lain sikit. Kelantan ni lain sikit. Kalau ada orang Kelantan ni mungkin dia tahu kot. Mungkin dia tak tahu. Sebenarnya kalau kat Kelantan pada abad ke-19 ni, okay, ini sedikit sejarah. Sultan Muhammad yang kedua membentuk sistem jemaah menteri bagi melicinkan pemerintahan Kesultanan Melayu Kelantan dan ada 8 badan jemaah menteri. Okay, dan setiap satunya ada 4 orang pembesar dan jemaah itu terdiri daripada apa tahu? Penasihat raja, jemaah menteri istana, jemaah menteri keadilan dan kehakiman, jemaah menteri dalam negeri, jemaah menteri luar, jemaah perbendaharaan, jemaah menteri peperangan. Dia bukan menteri pertahanan tapi menteri peperangan. Hebat. Dan jemaah menteri pentadbiran dan pengimarahan negeri. Pengimarahan ni maksudnya adalah kemakmuran negeri. Ya, kemakmuran maknanya kekayaan. Kekayaan negeri. Okey. Yang perbendaharaan tu maknanya adalah menteri yang berkaitan dengan menteri keuangan. Perbendaharaan maksudnya kewangan ya. Jadi itu di Kelantan. So ini dia ada menteri peperangan dulu ya. Sebab apa? Sebab pada abad-abad ke-18 dulu, 18-19, Kelantan memang rajin berperang. Tapi dia berperang dengan Terengganu, lepas tu berperang dengan Patani dekat atas tu, dengan Siam. Jadi dia ada jemaah menteri peperangan. Pengimarahan tu maknanya kemakmuran. Kemakmuran. Maknanya pentadbiran dan kemakmuran. Kemakmuran maknanya kekayaan. Jadi itu pengimarahkan, mengimarahkan, memakmurkan. Jadi macam itulah pengimarahan negeri. Okay. So itu uniknya di Kelantan. Uniknya di Kelantan. Kemudian kalau kita lihat itu contoh apa kita kata Dewan Undangan Negeri bagi negeri Kelantan. Kemudian Badan Kehakiman. Satu lagi badan yang kita belajar tentang yang pengasingan kuasa tadi iaitu Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab
mentafsir dan melaksanakan undang-undang, serta mempertahankan perlembagaan persekutuan, di mana kalau kita lihat badan kehakiman itu pastinya diketuai oleh ketua hakim negara, dan ketua hakim negara dilantik oleh agung, ya, dilantik oleh agung. Kuasa badan kehakiman ini akan dilaksanakan oleh mahkamah, dan hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Kalau tak ada hakim, maka masalahnya akan kuranglah kehakiman dan keadilan di negara kita. Tapi ini berkaitan dengan benar-benar hakim, ya. Dia bukan Amirul Hakim ke ataupun Hakim Osman ke, bukan tu. Abdul Hakim ke, bukan. Ni betul-betul hakim. Okey. Baik. Yang ketiga, peranan ataupun fungsi badan kehakiman adalah untuk mengadili. Nampak Dia menggunakan perkataan mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat mahupun sesama rakyat. Mengadili. Kata kunci bagi badan kehakiman iaitu apa? Mengadili pertikaian. Dan badan kehakiman juga akan menyelesaikan konflik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Memang ada, kadang-kadang ada konflik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. So mahkamah akan selesaikan. Dan fungsi badan kehakiman juga bergantung pada status mahkamah. Terdiri pada sama ada mahkamah atasan ataupun mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri, iaitu mahkamah syariah. Syariah peringkat negeri, ya. Begitu juga mahkamah anak negeri di Sarawak dan Sabah. Mahkamah syariah memang di peringkat negeri sebab negeri-negeri sultan adalah menjadi ketua agama Islam. Sebab itu mahkamah syariah di bawah pentadbiran yang iaitu di bawah pentadbiran sultan negeri masing-masing. Dan kalau kita lihat, inilah dia badan kehakiman ni. Antara kenapa mahkamah anak, bagus Danush. Sebenarnya maksud mahkamah anak negeri maksudnya mahkamah untuk para penduduk negeri itu. Contoh di Sarawak dan Sabah, kan, contohnya kalau di Sarawak ada orang Kadazan, ada orang ada orang Iban semua, kan. So kalau mereka melakukan kesalahan apa semua, mereka akan diadili di mahkamah anak negeri. Maknanya mahkamah untuk anak-anak negeri Sarawak. Ya, itu termasuklah suku kaum Kadazan, Iban dan sebagainya. Itu dipanggil mahkamah anak negeri. Sabah pun sama. Anak negeri. Sebenarnya anak negeri ni sama macam apa tahu? Macam bumi putra lah. Maksud bumi putra. Bumi ialah bumi, tanah. Putra tu anak kepada bumi. Jadi bumi putra tu merujuk kepada, kalau di Malaysia ni merujuk kepada orang Melayu dan juga orang-orang suku kaum di Sabah dan juga Sarawak serta orang asli. Itu bumi putra. Boleh faham jadi itulah perbezaan dia. Baik. Kalau kita lihat hakim. Hakim ingat mestilah bebas daripada pengaruh politik. Hakim tak boleh tunjukkan dia tu UMNO atau dia tu PAS ataupun dia tu tak boleh. Dia mesti bebas. Kalau tidak nanti bias. Jadi untuk apa? Memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Ini tujuan dia untuk apa? Menjamin integriti badan. Baik, apa itu integriti? Maknanya integriti itu apa? Siapa ya? Apa dia, Maira? Maruah kan? Integriti bukan maruah ke? Dia lebih kepada macam menjamin maruah ataupun menjamin ketulusan. Bukan ketulusan, ketelusan. Telus, transparent. Telus. Bukan ketulusan. Ketulusan, kesucian. Ketelusan. Integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab
menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Yes. Jadi yang mempunyai jawatan, okey, soalan ni bagus. Shelly Zeti dia tanya. Jadi yang mempunyai jawatan dalam perundangan Malaysia boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya ke cikgu? No. Absolutely no. Ajanya ya tak. Ajanya ya. Ajanya ya tak. Ajanya tak lah kan. Tak. Sebab yang ada jawatan dalam perundangan. Okey, contohnya hakim-hakim ni dia orang tak boleh yang dilantik ya, hakim-hakim, peguam-peguam yang dilantik oleh kerajaan, lantikan kerajaan, mereka tidak boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya, tak boleh. Tapi kalau dia orang tu peguam, contohnya peguam luar, bukan peguam untuk kerajaan peguam yang bebas, dia orang boleh menjadi boleh mengambil bahagian dalam pilihan raya. Sebab itu pernah dengar tak Mr. Karpal Singh, pernah dengar? Dia adalah seorang ahli parlimen, tapi dah meninggal dah. Karpal Singh ni memang hebat. Yes, Karpal Singh tu sebenarnya lawyer. Dia lawyer. Legend, memang legend, serious legend. Dia memang kalau dia bercakap, dia menentang kerajaan dalam parlimen tu, dia memang cakap lepas ya. Dia memang cakap lepas ya, legend tu. Karpal Singh. So, dan dia dihormati ya. Dia dihormati. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk hakim-hakim memang tak boleh ambil bahagian dalam pilihan raya untuk menjamin integriti, ketelusan, kejujuran dan menjamin maruah kerajaan tu ya. Dan kenapa gaji lawyer tinggi cikgu? Habis sebab nasihat dia. Nasihat dia tu, okey, dan usaha-usaha dia tu boleh menjamin kemenangan kepada kamu. Sebab itu gaji dia tinggi. Kan? Itu sebenarnya. So sebagai individu-individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahamilah kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Ingat tu ya. So itu badan kehakiman. So kesimpulannya, pengasingan kuasa memang penting untuk wujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. So pengasingan kuasa ini dapat membentuk konsep, ini selalu disebut konsep semak dan imbang, iaitu check and balance dalam pemerintahan, supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi. So sebab itu kalau kita lihat, let's say kalau katakan Perdana Menteri Perdana Menteri dalam badan pelaksana ataupun badan eksekutif. Okey, kalau dia terbuat salah, Jemaah Menteri buat salah, badan perundangan boleh menghukum dia. Okey, badan perundangan boleh menghukum dia. Jadi apa yang? Jadi kalau badan perundangan tu boleh menghukum dia, bermakna di situ dia tidak lepas daripada undang-undang. Itu dikatakan semak dan imbang, iaitu check and balance. Bayangkanlah kalau katakan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri itu juga berkuasa dalam badan perundangan dan juga badan kehakiman. So dia akan mengganggu keseimbangan tu semua. So tidak ada check and balance. Nampak kepentingan dia? Okay. Allah, saya lupa episod berapa tu. Shut up Yasmin. Kan? Kau sibuk tanya. Okay. Okay, pengasingan kuasa perlu dilaksanakan dalam sistem demokrasi. Bersetujukah anda bincangkan? Yes. Pengasingan kuasa memang perlu dilaksanakan. Okay, supaya tidak ada pembolotan kuasa. Ya, pembolotan kuasa. Okay, baik. Ini adalah badan perundangan, komponen-komponennya, dan ini adalah parlimen. Begitu juga di sini adalah menteri-menteri dan kabinet Malaysia pada 2020. So diletakkan kabinet di sini. Dan mengapakah jemaah menteri berpegang kepada prinsip tanggungjawab bersama? Kenapa dia berpegang kepada prinsip tanggungjawab bersama? Okey, kerana apa? Kerana kita tahu bahawa keputusan mereka adalah keputusan yang secara kolektif atau secara bersama. Okey, jadi mereka harus bersama-sama mempertahankan prinsip tanggungjawab itu. Okey, yang akan dilakukan bersama-sama. Apa yang?
Okey, baik. Nak belajar juga ke? Siapa? Okey. Guys, jap. Tadi besok boleh sampai. Siapa? Nuri? Nak ambil barang-barang kat PSG kat ini. Okey. Lepas tu, dia cakap, tahu rumah tiba-tiba tu mama kata nak ambil sofa. Lagi bagus. Okay. Mama dah belilah sofa cover tu. Tapi RM6 lebih lah. RM6 lebih lah sofa cover. Tak apa. Okey. Tak apa. Nanti kita survey ya. Tapi besok pukul 12 dia ada hal. Boleh sampai pukul 12. Saya kata tunggu kita sekejap. Saya cakap tak boleh sebab saya dah sekolah macam. Saya kata tak boleh tak boleh ditunggu sekejap. Lepas tu saya untuk urut kat sana. Okey. Okey. So boleh survey lah kot. Boy. Cikgu lebah datang bilik saya. Budak-budak ni nakal kan korang okey. Alright. Alright. Kita sambung. Bersemut laptop sudahlah korang kan. Okey. I love you. Ya, I love you too. Okey, baik. Seterusnya, okey, jom kita sambung. Aduh, yai. Hidup single ni banyak dugaan. Semut banyak tiba-tiba. Banyak semut. Allah. Merah. Sudahlah kau. Cikgu sekeluar rama-rama. Shelly Zaiti dah bengang je. Sabar Shelly Sabar jangan terasa pain. Relax. Okey. Dah chat banyak. Saya tak join. Okey, baik. Kita pause jap. Sedikit pesanan kepada yang single. Okey, kalau nak happy single, teruskan single. Kepada siapa yang taken, okey, jaga batas dan juga jaga hati. Tu. Okey, kepada yang broken, mungkin ada yang broken. Okey, harus diingat kalau yang broken tu sebenarnya always remember there is someone better yang akan tunggu kamu sekarang ni. There is someone yang better daripada dulu. Okay, better sedang menunggu kamu. So don't worry. Okay. Don't worry Yasmin. Akan datang yang lebih baik. Don't worry. Right. Okay, kita sambung. Tak. It happens to me. Di mana every time I change to another woman, dia akan menjadi lebih baik dan I get the better one. Yes. So, yes, betul. So, that's the fact lah, I think. Kan? Okay, teruskan. Korang ni bahaya betul. Saya ajar anak murid saya, lepas tu bini datang cakap I love you. Betul Lazim. Betul. Sebab tujuan dia untuk belajar. Yes. Untuk belajar. Yes. Tengkorak kau. Bukan. Bukan curang. Berkawan. Berkawan. Bukannya berkawan. Jangan, don't sell your love to everyone. Okay, is very precious. Jadi just kawan. Layan seistimewa mungkin. Yes. Then pick someone yang very special. Then choose tu je. Okay. Jom. Dah, jom. Kan. Kosong je. Kau dengan Cikgu Rafi je. Kita nak cerita apa ni? Dah. Korang kan. Ke korang dah lemau dah ni? Ke ada lagi sikit ni kan? Tak habis ke macam ni? Korang nak sambung lagi ke macam mana ni? Aku dah melampau dah ni. Sikit lagi ni. Sikit kan. Kita habis. Banyak. Tak apa. Kita hari ni habis lambat sikit Saya dah selepete. Sekejap. Ajanya kau ni. Kejap je. Iaitu kita habis lewat sikit sebab tadi cikgu mula lambat kan.
So kita habis mungkin dalam 12.40 lah macam tu 12.40. Alright? Okay. Baik. So yang terakhir kita nak tengok tentang keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, Umairah melampau sungguh apa ni? Okey. Baik. Kita lihat berkaitan dengan uniknya pentadbiran negara kita. This is one and the only bagi Cikgu lah. This is one and only yang berlaku di dunia, iaitu apa tahu? Gabungan unsur tradisional dan juga moden dalam pentadbiran. So this is very unique. So kamu fahami sebab baru-baru ni ada seorang pelajar cikgu tahun 2019 di SPM. Baru-baru ni dia mesej cikgu, saya tak faham lah cikgu tentang keistimewaan demokrasi di Malaysia apa semua kan. Cikgu bagi yang ini tau. Cikgu kata yang inilah dia. Dia kata lah cikgu. So itu dia buat tesis untuk dia punya diploma Dia punya diploma. Dan yang tak tahan tu dah diploma tu dia masih lagi cari cikgu. Hai, macam-macam pelajar ni kan. Baik. Kita lihat. Keunikan pemerintahan di Malaysia adalah teradun antara unsur tradisional dan juga ada unsur moden. Di mana kalau kita lihat unsur tradisional ni kat mana? Baik, yang dikatakan tradisional tu sebab adanya kedudukan raja. So kita masih ada raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Maknanya raja sebagai warisan untuk kita kata bentuk politik masyarakat Melayu. So raja masih ada. Kalau kita nak bandingkan pula, itu unsur tradisional. Kemudian bila kita lihat nombor yang 3 ni, unsur moden pula, ialah demokrasi berparlimen yang berdasarkan model Westminster, England. Means that di sini rupa-rupanya negara kita ni, model Westminster ni bergabungkan dengan unsur tradisional inilah. Digabungkan. Nampak digabungkan tradisional dan unsur moden. Jadi kombinasi raja berperlembagaan dan juga kombinasi demokrasi berparlimen inilah antara kaedah terbaik untuk imbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik negara kita yang mempunyai pelbagai bangsa, agama dan juga budaya. Bagus. Itu keistimewaan yang pertama. Ada tradisional, ada moden. Yang lama tak dibuang, yang baru tidak diketepikan. Gabungkan kedua-duanya. So bagus. Okay. Kemudian yang kedua, kita lihat adanya keistimewaan pentadbiran ini iaitu adanya mekanisme ataupun alat untuk semak dan imbang. Kalau ada yang bertanya, cikgu, apa itu mekanisme? Mekanisme ni sebenarnya adalah alat. Alat untuk semak, check and balance. Iaitu kalau kita lihat sistem raja berperlembagaan ini dan demokrasi berparlimen ini telah mewujudkan satu mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan negara kita, di mana kalau kita lihat pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja, peranan dia mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan juga dasar negara. Sebab tu kalau kita lihat, kalau total demokrasi sebenarnya pun tak bagus. For example, macam kita kata, for example, apabila total demokrasi iaitu mementingkan hak rakyat, suara rakyat. Bila suara rakyat kata, okey, kami menuntut hak untuk memiliki senjata api. Bila majoriti setuju, demokrasi, bila majoriti menang, of course demokrasi akan ambil majoriti. So bila diambil majoriti, maka akan diluluskan usaha untuk apa? Penjualan senjata api secara terbuka. Itu yang berlaku di Amerika Syarikat. Nampak tak? Jadi kenapa diorang boleh meniaga menjual senjata api secara terbuka dalam bentuk kedai apa semua? Kerana itu bagi mereka adalah hak asasi dan hak bersuara rakyat. Dan itu demokrasi. Adakah ianya baik? Nampak tak? Kadang-kadang demokrasi ni dia tak bagus. Memang kena ada lesen. Tetapi still dia dibuat di kedai dan kamu boleh masuk dan boleh pilih. Mana yang kamu nak.
Jadi di situ masalahnya apa? Ia akan meningkatkan masalah jenayah dan pelbagai lagi salah guna. Jadi nampak tak? Jadi sebab apa diorang tak ada raja? Kalau di Malaysia, let's say lah, kalau semua rakyat Malaysia setuju, okey kita nak perjuangkan hak untuk semua rakyat memiliki senjata api. Okey, tup-tup, okey, Agung, still ada Agung. Agung dengan raja dia kata apa? No. Okey, tapi kami hak suara, no. Aku raja, better mengarahkan supaya rakyat tidak memiliki senjata api. Better berkuasa penuh dalam pentadbiran. Nampak tak? Raja akan menggunakan kuasa veto untuk apa? Untuk menghalang perkara-perkara demokrasi yang tak wajar ni. Nampak tak? Itu semak dan imbang. Betul. Betul Danish. Yes. Mostly tak ada. Amerika tak ada raja. Okay. Indonesia, raja-raja tu masih ada. Kerabat-kerabat dia masih ada, tapi tidak ada kuasa. Okay, tak ada kuasa. Macam Filipina ada kerabat diraja Kesultanan Sulu. Okay, Kesultanan Sulu tu kerabat-kerabat dia masih ada, tapi tidak ada kuasa negeri. Tak ada kuasa. Tak memerintah pun. Jadi macam orang biasa je. Nampak tak? Jadi itu di sana. Di sini tak. Di sini raja masih diiktiraf, kemudian demokrasi masih dijalankan. Vietnam kalau tak silap cikgu, Vietnam tak ada. Laos ada, Vietnam tak ada. Vietnam tak ada. Okay. Kita teruskan. Ya, Thailand ada, Laos ada, kemudian Kemboja pun ada. Ya. Okay. Boleh wujud kat dunia ni masa mula siapa yang bagi gelaran raja kat diorang. Aduh, ya. Zim, nak cerita tu panjang Zim. Nak cerita tu memang panjang. Tapi tak apa. Lepas ni kita habiskan dulu Kita habiskan dulu nak cerita panjang tak apa, cikgu ada masa sikit lepas ni sampai pukul 1 pun tak apa. So kita nanti boleh sembang lepas ni Okey, baik. Kita lihat yang ketiga, okey. Check and balance, kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian antara parti politik yang pelbagai ideologi ataupun juga tentang perselisihan antara kaum. Baik. Kemudian mekanisme semak dan imbang ini juga berlaku melalui pengasingan kuasa, iaitu setiap badan perundangan, eksekutif dan juga kehakiman, diorang pun ada check and balance diorang. Dan badan perundangan diberi peranan menggubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh badan eksekutif. So badan perundangan iaitu kita tahu badan perundangan ialah parlimen So parlimen gubal undang-undang, yang menjalankan undang-undang dasar tu siapa? Badan eksekutif. Menteri-menteri. Macam ni lah. Dia kata apa ni? Kalau kamu lihat Dewan Negara luluskan apa tu? Okey, luluskan pindaan perlembagaan, turunkan umur mengundi kepada 18 tahun. Selepas 10 hari rang undang-undang perlembagaan diluluskan di Dewan Rakyat, nampak tak proses dia? Okey, 10 hari rang undang-undang perlembagaan ini diluluskan di Dewan Rakyat first. Mula-mula Dewan Rakyat. Kemudian dibawa ke Dewan Negara, kemudian ia diluluskan pula di Dewan Negara hari ini dengan majoriti 2/3 yang setuju. Kemudian dengan kelulusan pindaan terhadap perlembagaan persekutuan ini, pilihan raya pada masa hadapan akan menyaksikan pengundi berumur 18 tahun dibenarkan mengundi dan menjadi calon berbanding umur 21 tahun sebelumnya. Selain ini, selain pendaftaran pengundian akan dilakukan secara automatik. Maknanya, proses membuat proses membuat undang-undang tu daripada Dewan Rakyat kepada Dewan Negara, bila Dewan Negara luluskan pindaan itu akan dibawa kepada Agung untuk diturunkan cap mohor raja-raja yang cikgu pernah tunjuk kan. Cap mohor raja-raja tu kan, cap mohor yang di Pertuan Agong. So itu menunjukkan undang-undang tu diluluskan oleh raja-raja ataupun sultan.
Itu dia. Baik. Kemudian okey, satu lagi kuasa budi bicara. Secara umumnya, okey, budi bicara raja ialah kuasa, ini adalah satu kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara-perkara tertentu. So, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara. Memang perlembagaan juga telah mencatatkan bahawa memang Yang di-Pertuan Agong ada kuasa budi bicaranya. Dalam soal apa? Pelantikan ketua kerajaan, iaitu pelantikan Perdana Menteri. Terpulang pada raja lah. Terpulang pada Agong. Jadi, so ada soalan tanya tentang, okey di sini. Okey, adakah Yang di-Pertuan Agong boleh memecat Perdana Menteri? Okey, kuasa memecat Perdana Menteri daripada jawatannya tidak tertakluk kepada kuasa melantik. Okey, walaupun kuasa melantik adalah kuasa budi bicara baginda, Yang di-Pertuan Agong hanya boleh memecat Perdana Menteri sekiranya baginda yakin, iaitu kehilangan. Kehilangan, di sini ada tulis kehilangan kepercayaan majoriti ahli dewan dan baginda enggan membubarkan dewan sekiranya diminta oleh Perdana Menteri. Maksudnya apa? Maksudnya, boleh ke Agong memecat Perdana Menteri? Okey, boleh kalau Perdana Menteri itu tidak mendapat kepercayaan daripada menteri-menteri lain ataupun daripada ahli dewan rakyat atau dewan yang lain. Kalau majoriti ahli dewan parlimen itu tak percaya kepada, mengundi tidak percaya kepada Perdana Menteri itu, maka mereka boleh memohon kepada Agong untuk apa? Untuk memecat Perdana Menteri. Memang boleh. Tapi Agong sendiri dia nak memecat tak boleh lah. Dia kena terima nasihat dan juga ahli dewan parlimen yang lain. Faham tak? So ini adalah satu proses. Bukan senang bukan senang. So raja dan Yang di-Pertua Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan iaitu Menteri Besar dan Ketua Menteri. Ini raja lah. Raja dan Yang di-Pertua Negeri. Raja-raja negeri, diorang ada kuasa melantik Menteri Besar. Dan Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Maknanya, Yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk tak setuju. Kalau ada permintaan nak bubarkan, maknanya nak dissolvekan parlimen itu, maka kalau Agong kata no, belum lagi, tidak. Jadi memang Agong ada kuasa itu. Dan kalau kita lihat yang kelima, raja dan Yang di-Pertua Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan pembubaran Dewan Undangan Negeri, iaitu yang di peringkat negeri lah. Itu kuasa raja dan Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau kita lihat di sini, kerjasama politik. Kerjasama politik ini juga adalah satu keunikan. Di mana kerjasama politik menekankan soal kongsi kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Maknanya apa? Kalau kita lihat di parlimen, bukan semata-mata ada orang Melayu. Ada juga menteri daripada keturunan Cina, ada menteri daripada keturunan India, ada juga menteri daripada keturunan yang lain. So, dia orang semua apa? Kerjasama politik. Nampak tak? Jadi perkongsian kuasa antara kaum. Kemudian permuafakatan, maknanya kerjasama pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Dan sejak pilihan raya 1955, gabungan parti berasaskan kaum. Gabungan parti berasas kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan. Ini kita ada belajar semasa Form 4 dulu. Dan kemudian gabungan itu telah menjadi apa? Barisan Nasional ataupun BN. Dan parti ini telah memenangi 13 kali. BN menang 13 kali pilihan raya umum.
Maknanya dah lama gila lah kot. Kan BN ini menjadi apa? Menjadi pemimpin negara kita. Namun pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan, bukan lagi Barisan Nasional, Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk Kerajaan Persekutuan. Dan di sini pada bulan Februari 2020, tahun lepas, Perikatan Nasional pula menerajui negara kita menggantikan Pakatan Harapan. So perubahan-perubahan ini adalah satu proses. It's a process. Ya. Jadi kesimpulannya, Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan ciri tersendiri dan unik. Dan kita lihat, kita tengok satu dulu. Terlepas pula ke sana. Okey. Baik. Kita perlu memahami bahawa sebagai sebuah negara, demokrasi adalah satu asas pemerintahan negara kita. Demokrasi, ya. Dan Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Dan demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara tersendiri yang utamakan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Kita bukan mementingkan kepentingan kuasa, tapi pentingkan rakyat. Ingat tu. So, demokrasi berparlimen yang pada asasnya memberikan hak sama rata kepada setiap warga negara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedaulatan raja berperlembagaan. Dan kita dah cerita tadi tentang bentuk pemerintahan yang unik dengan cerita sendiri, di mana kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen membentuk pentadbiran yang sistematik dan unggul. Dan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini berjaya wujudkan kestabilan yang membawa kemajuan dalam pelbagai bidang sejak merdeka sampai hari ini. Sebagai rakyat Malaysia yang cinta akan negara, kita sewajarnya menyedari pentingnya taat setia kepada pemerintah demi kemakmuran bangsa dan negara. Maka dengan itu tamatlah bab yang ke-3. Okey. Tamatlah bab 3 pada hari ini, iaitu berkaitan dengan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Ada soalan nak ditanyakan? So unik sistem raja kita ni memang unik. Dikombainkan raja yang tradisional tu, kombainkan dengan demokrasi yang moden ini. Tu uniknya. Okey. Baik, silakan ada soalan.